dari segi bahasa adalah himpun, manakala istilah pula adalah hak mendidik anak-anak bagi orang yang mempunyai hak penjagaan. Okey, hadana dia merupakan hak menjaga kanak-kanak yang masih kecil, sama ada lelaki atau perempuan yang belum memayis apabila berlakunya satu perceraian antara kedua ibu bapa mereka. Al-Iqrar ni merupakan satu pengakuan. Okey, dia adalah maksud satu keterangan yang unggul dan terkenal dalam undang-undang keterangan. Okey, fakta yang diberi pengakuan tidak perlu lagi dibuktikan. Okay, menurut Seksyen 17-1 Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah Negeri Melaka 2002, ikrar adalah satu pengakuan yang dibuat oleh seseorang secara bertulis ataupun secara lisan ataupun dengan syarat. Dalam pengakuan dia perlu nyatakan yang dia mempunyai obligasi atau tanggungan terhadap mana-mana orang lain yang berkenaan dengan suatu hak yang dibawa ke hadapan mahkamah dan mestilah boleh diterima. Okey, setiap ikrar yang dibuat perlu berhubung dengan qarina, iaitu fakta persoalan atau fakta relevan yang dikemukakan agar ikrar menjadi satu pembuktian yang kuat serta bersifat tunggal. Okey, contohnya dalam kes As lawan NSD. Kes ini dibicarakan di Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor. Perayu itu tak setuju dengan tuntutan responden. Dia memfailkan pembelaan dan tuntutan balas pada 16 Jun 2015 dengan mendakwa responden tu hilang kelayakan sebagai hadinah sebab dia telah melakukan kesalahan yang besar, iaitu dia berkelakuan buruk secara melampau apabila menjalinkan hubungan terlarang dengan seorang lelaki lain. Okey, perayu tu mempertingkatkan yang kelayakan responden untuk menjadi hadinah tu kepada dua orang yang anak yang belum memayis, yang masing-masing berumur seorang 4 tahun dan seorang lagi 7 tahun. Okey, defendant tu melampirkan bukti yang plaintiff tu ada hubungan dengan seorang lelaki dalam bentuk rakaman video yang dibuat oleh defendant tu sendiri mengenai pengakuan plaintiff terhadap perbuatan zina yang dilakukan dengan lelaki tersebut. Okay, walaupun mahkamah tengok semua keterangan yang diberikan tu perlu dijelaskan oleh defender dengan lebih lanjut dan dia tak boleh diberi pertimbangan atas sebab-sebab tertentu. Oleh tu, plaintiff tu dia mengaku yang dia ada buat pengakuan pada defender berdasarkan apa yang telah direkod oleh defender tu sendiri. Okey, ikrar plaintiff jelas tepat dan dengan peruntukan Seksyen 17 Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah Negeri Melaka. Okey, al-syahadah iaitu kesaksian. Okey, menghadirkan penerangan atau khabar yang pasti, iaitu melalui kata-kata yang diucapkan dan hasil daripada maklumat yang diperolehi melalui penyaksian atau melalui saksi tersebut. Okey, atau dengan lebih jelas, kesaksian ni dia satu pemberitahuan yang betul untuk mensabitkan suatu hak dengan lafaz syahadah atau kesaksian dalam suatu majlis penghakiman. Okey, kesaksian juga adalah salah satu cara pembuktian penting kerana dalam setengah keadaan kesaksian yang menjadi bukti tunggal terhadap suatu dakwaan itu dan dapat membantu mahkamah membuat satu keputusan. Okey, untuk keterangan lisan pula adalah yang bermaksud segala fakta kecuali dokumen yang boleh dibuktikan dengan keterangan lisan. Okey, keterangan lisan ni perlu diberikan secara langsung. Okey, contohnya dalam kes Fatimah binti Rejab lawan Ahnan Ahjan yang dibicarakan dalam Mahkamah Tinggi Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Okey, plaintiff tu menuntut hak jagaan anak terhadap 5 orang anaknya, iaitu plaintiff ingin menuntut hak penjagaan terhadap anak-anak selepas kematian suami dia. Defender merupakan adik daripada suaminya. Dalam kes ni, plaintiff dan defender tu memberikan keterangan lisan seperti yang diperuntukkan di bawah Seksyen 47 Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah. Okey, keterangan plaintiff tu dalam pembicaraan mahkamah, dia telah nyatakan yang defender ni tak layak diberikan hak penjagaan anak kerana defender ni bukan dalam senarai waris dan juga plaintiff ni bagi tahu yang defender tu bukan mahram kepada anak dia. Okey, keterangan mahkamah, keterangan defendant nyatakan yang defendant tu telah menjaga 2 orang anak plaintiff sejak 15 Disember 2017. So mahkamah tu memutuskan permohonan defendant telah ditolak sebab defendant tak mempunyai hak dan liability secara langsung terhadap anak tu. Dan penjagaan adalah berhak kepada plaintiff, iaitu ibu kandung yang salah. Okey, mahkamah mengulaskan tak ada hak atau liability Mahkamah mengulaskan bahawa tak ada hak atau liability defendant tu terjejas dalam kes ni. Sebab tindakan tu adalah di antara plaintiff dan defendant, dan tindakan ni merupakan tindakan hak jagaan anak di antara seorang ibu dengan ibu saudara sebab bapa. So dalam kes ni, plaintiff dah bagi keterangan dan pembuktian secara keterangan dokumen dengan mengemukakan salinan sijil kelahiran anak-anaknya dan keterangan lisan. So keterangan lisan ni dia sangat penting untuk buktikan plaintiff tu atau defendant tu berhak untuk dapatkan hak penjagaan anak. Plaintiff dah beri keterangan lisan kepada mahkamah yang dia berhak ke atas anak-anaknya, dan melalui keterangan lisan tu plaintiff dah buktikan yang dia mempunyai kepentingan berhubung dengan tuntutan hadana dalam kes tersebut sebab dia adalah ibu kandung anak-anak tersebut. Okey, keterangan lisan ni merupakan salah satu pembuktian dan keterangan yang diberikan dalam mana-mana kes, termasuklah dalam kes penentuan hak penjagaan anak, iaitu hadana. So pihak-pihak yang bertingkat terutama dalam kes hadana ni, plaintiff atau defendant boleh bagi keterangan lisan dengan merujuk kepada fakta dalam suatu kes itu. Okey, keterangan lisan ni juga bukan merujuk kepada pihak-pihak terlibat je, tapi dia boleh merujuk kepada keterangan saksi yang lihat dan dengar fakta tu. So keterangan lisan ni boleh merujuk kepada pendapat atau alasan yang dipegang oleh seorang yang berkeahlian dalam suatu bidang, contohnya pendapat pakar. Alkitabah merupakan keterangan dokumen, iaitu dilafazkan dengan menggunakan huruf hijaiyah termasuk tulisan, iaitu cacatan yang digunakan sebagai bukti bertulis dan dokumen bertulis untuk dijadikan sebagai suatu bukti atau cara mensabitkan sesuatu hak. Okey, contohnya ikut cara moden sekarang seperti guna disket, cakram padat, internet dan seumpamanya. Okey, Alkitabah ni dia merupakan pembuktian yang paling kukuh sekiranya terbukti sahih dan tulen tanpa memerlukan bukti lain. Okey, menurut Seksyen 48 Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah Negeri Melaka, keterangan secara dokumen ni boleh dikemukakan secara primer atau sekunder. Okey, majoriti kaedah-kaedah pembuktian dalam mahkamah ni dia adalah 5 keterangan dokumen yang digunakan adalah
keterangan sekunder yang berbentuk salinan daripada dokumen asal. Okey, keterangan dokumen ni dalam kes penentuan hak penjagaan anak iaitu hadana adalah dokumen yang kena buktikan di mahkamah adalah kena kemukakan salinan sijil kelahiran anak tersebut. Okey. Dokumen ni dia sangat penting untuk tunjukkan kepada hakim yang anak tu mempunyai kepentingan hubungan yang sah dengan plaintiff atau defendant dalam tuntutan hadana tersebut. Lebih-lebih lagi dalam kes yang melibatkan tuntutan hak penjagaan anak oleh seorang ibu dan juga keluarga sebelah bapa bila bapa anak tu dah meninggal dunia. Okey. Ibu sebagai plaintiff atau defendant perlu kemukakan dokumen kepada mahkamah sebagai bukti yang dia ada hak sebagai bukti yang dia ada hak dan liability secara langsung terhadap anak tu berbanding dengan keluarga sebelah bapa. Okey, yang ni dah diperuntukkan di bawah Act Undang-Undang Keluarga Islam, di mana ibu adalah paling berhak dari segala orang untuk menjaga anak kecil dia sama ada dalam perkahwinan dan juga selepas perkahwinan tu dibubarkan. Tapi kalau mahkamah berpendapat yang ibu tu hilang kelayakan di bawah hukum syarak, maka hak penjagaan anak tu akan berpindah mengikut susunan keutamaan, di mana nenek sebelah ibu hingga ke atas mendapat keutamaan berbanding bapa. Okey. Contohnya dalam kes Sheikh Abdul Syakir bin Sheikh Abdul Kadir lawan Nur Hayati Abdul binti Harun. Plaintiff kemukakan salinan dokumen sekunder iaitu salinan permohonan perintah expired, salinan sijil lahir anak, salinan affidavit dan keputusan majlis sulah di antara kedua belah pihak. Okay. Melalui kes tersebut, dia hakim putuskan keputusan hadana ni melalui pilihan seorang anak yang dah mumayyiz. Walaupun dah kemukakan dokumen-dokumen yang dah cukup, tapi disebabkan anak yang dituntut tu dah capai tahap mumayyiz, maka keutamaan yang diberikan kepada pilihan anak tersebut. Al-Qarina adalah keterangan keadaan atau fakta berkaitan. Okey, menurut Seksyen 3.6 keterangan Mahkamah Syariah, dalam tu telah meruntukkan maksud berkenaan dengan maksud qarina, yang berarti sesuatu fakta yang mempunyai kaitan dengan fakta yang satu lagi dengan apa-apa cara yang disebut dalam akta ini. Okey, iaitu di bawah akta atau enactment keterangan Mahkamah Syariah. Okey, qarina ni telah diaplikasikan dalam kes AS lawan SND. Okey, kes ni dibicarakan di dalam Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor berkaitan dengan tuntutan hadana. Okey. Dalam kes ni, perayu tu tak setuju dengan tuntutan responden yang telah memfailkan pembelaan dan tuntutan bala pada 16 Jun 2015 dengan mendakwa yang responden tu telah hilang kelayakan sebagai hadina sebab telah melakukan kesalahan yang besar, iaitu berkelakuan buruk secara terlampau atau secara melampau bila menjalinkan hubungan terlarang dengan seorang lelaki lain. Okey, perayu tu juga ada mendakwa yang responden tu telah hilang kelayakan sebagai hadina sebab responden tu telah melakukan telah berkelakuan buruk secara keterlaluan atau terbuka seperti yang dah diakui oleh responden itu sendiri dan pengakuan responden itu diterima oleh hakim bicara. Okey, qarina dalam kes ni berdasarkan video pengakuan responden itu sendiri dan gambar-gambar terlampau yang telah dihantar kepada lelaki berkenaan. Okey, serta keterangan saksi perayu yang mengesahkan pengakuan responden tu di depan anak-anak lelaki mereka serta kepada kebenaran berkenaan dengan kelakuan buruk responden tersebut secara terbuka. Okey. Pengakuan tersebut selaras dengan peruntukan Seksyen 17 Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah Negeri Melaka pada tahun 2002. Pengakuan responden tersebut yang dibuat di depan anak-anak lelaki mereka, yang mana dua daripada mereka dah capai tahap umur mumayyiz, iaitu telah lebih 18 tahun. Dalam keadaan tu wujud satu qarina yang kuat berkenaan pelakuan buruk responden tersebut. Okay, Al-Yamin adalah sumpah, iaitu yang bermaksud mengukuhkan maksud kata-kata yang tak sabit dengan sebut satu nama daripada atau sifat Allah dalam lafaz tertentu. Okey, dia ada dua jenis sumpah, iaitu sumpah dalam mahkamah atau sumpah luar mahkamah. Okey, sumpah dalam mahkamah adalah sumpah yang dilakukan atas permintaan hakim yang merupakan satu pembuktian yang perlu dilakukan dengan menggunakan lafaz Allah Subhanahu Wa Taala dan sifatnya. Okey, contohnya dalam kes penentuan hak penjagaan anak iaitu hadana. Pembuktian dan keterangan secara sumpah ni dia bila permohonan plaintiff tu diluluskan oleh mahkamah. Okey, kebiasaannya penyelesaian cara ni berlaku bila defendant tu gagal hadirkan diri dalam satu perbicaraan sebab tak dapat dikesan atau gaib, atau dia dengan sengaja tak hadirkan diri. Okey, pihak plaintiff akan dipanggil untuk beri keterangan dan bagi mengukuhkan lagi dakwaan tersebut. Okey, plaintiff tu diminta untuk mengangkat sumpah istizhar selain daripada menyediakan dokumen-dokumen sokongan dan kehadiran saksi-saksi bagi pihak dia. Okey, sumpah istizhar ni dia merupakan sumpah yang dilakukan oleh plaintiff adalah bertujuan untuk memperkuatkan dan memperjelaskan tuntutan dan menolak sebarang tomahan. Okey, maka mahkamah sebelum membuat satu keputusan tu, satu keputusan bagi plaintiff tu, dia perlu menyuruh plaintiff tu untuk angkat sumpah istizhar.
Al-Rayu Al-Kabir, iaitu pendapat pakar. Okey, pendapat pakar ni merupakan satu bentuk keterangan yang popular di dalam mahkamah. Okey, keterangan pakar ni dia penting untuk bantu pihak mahkamah buat suatu keputusan yang betul tentang suatu isu tu yang berada di luar pengetahuan dan pengalaman umum seseorang hakim. Okey, menurut Seksyen 33-1 yang nama Keterangan Mahkamah Syariah Negeri Melaka 2002, bila mahkamah kena buat suatu pendapat berkaitan dengan suatu isu atau suatu perkara mengenai undang-undang negara asing atau mengenai sains atau seni atau tentang identiti atau ketulinan, tulisan tangan atau cap jari atau berhubung dengan penentuan nasab, maka pendapat atas perkara itu daripada orang yang mempunyai pakar khusus dalam undang-undang negara asing, sains atau seni, atau dalam soal tentang identiti atau ketulinan, tulisan dengan atau cap jari atau berhubung dengan penentuan nasab ialah suatu karina. Okey, keterangan pendapat pakar ni pendapat yang diberikan oleh seorang yang mahir dan pakar dalam suatu bidang atau persoalan yang timbul. Okey, kita boleh tengok dalam kes Roslia binti Mustafa lawan Wan Muhammad Kamil. Okay, kes ni bicarakan dalam Mahkamah Raya Syariah Negeri Terengganu. Hakim bicara tu tersilap sesuatu keputusan tanpa melihat kepada perincian fakta. Okey, selepas perceraian berlaku antara perayu dan responden, Mahkamah Rendah Syariah Kuala Terengganu tu perintah kehadanan anak diberikan kepada perayu dan responden selaku bapa diberi hak untuk ambil dan bermalam dengan anak. Okay, pada 18 Januari 2004, responden memfailkan satu tuntutan perubahan hak jaga anak di Mahkamah Tinggi Syariah. Okay, Mahkamah Tinggi Syariah itu memberi keputusan yang hadana Wan Amirul Syafiq ni, anak pertama, diberikan pada responden, manakala hadana Wan Nur Alia, anak kedua tu, diberikan pada perayu. So, perayu tidak puas hati dengan keputusan mahkamah dan membuat rayuan di Mahkamah Rayuan Syariah. Okay, semasa pembicaraan di Mahkamah Rayuan Syariah tu, hakim mendapati yang hakim bicara Mahkamah Tinggi Syariah ni terlepas pandang dalam melihat isu kesah tarafan anak dalam kes ni. Ini disebabkan Wan Amirul Syafiq tu anak pertama lahir, anak tu tak cukup 6 bulan, kaum waria dari tarikh perkahwinan mereka. So dalam konteks pembicaraan ni, bila seorang hakim tu menghadapi suatu kemusykilan, dia perlu tanya kepada orang yang tahu. Hakim Mahkamah Raya Syariah ni menggunakan pendapat pakar dengan melakukan DNA test dekat anak pertama dengan bapa dia untuk bentuk hubungan nasab antara mereka. So gunakan pendapat pakar untuk kuatkan lagi lah dalam bantu hakim tu untuk buat sesuatu keputusan yang tepat dalam memberikan hak penjagaan anak. Okey, keputusan DNA test tu terbukti yang anak pertama tu dia bukan anak sataraf. Dia adalah anak tak sah taraf. So bukti hubungan nasab ni adalah sebagai satu karina seperti yang diperuntukkan dalam enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Melaka 2002. Di bawah Seksyen 86, penjagaan anak tak sah taraf adalah semata-mata pada ibu dan saudara mara ibu. So anak tu tak boleh dinasabkan dekat bapa, dan dari segi wali dan kewarisan harta tidak boleh mewarisi harta dari bapa tu. Okey, keterangan pendapat pakar ni boleh diaplikasikan bila hakim yang mengadili kes tu boleh rujuk pada pakar psikologi kanak-kanak tu untuk dapat maklumat berkaitan dengan kesesuaian kanak-kanak dengan ibu bapa untuk menentukan hak jagaan anak tu. Okey, hakim dapatlah kenal pasti sebarang masalah psikologi atau isu persekitaran luaran yang mengganggu perkembangan psikologi atau kesihatan mental kanak-kanak tersebut untuk membantu teliti membuat satu keputusan yang tepat dengan memberikan hak jagaan anak itu kepada yang orang yang betul-betul layak. Okey, keterangan undian hanya digunakan dalam pembuktian dan keterangan kes penentuan hak penjagaan anak hadana. Okey, dalam kes tuntutan hak penjagaan anak, berlaku undian yang mana mahkamah akan suruh anak tu buat satu undian antara ibu dan bapa dia siapa yang berhak untuk dapatkan hak penjagaan anak. Dengan mahkamah, nilai dari segi jawapan anak tu sama ada anak tu pilih ibu atau bapa dia. Okey, pertimbangan pertama untuk putuskan penjagaan anak kanak-kanak adalah kebajikan kanak-kanak seperti yang diperuntukkan dalam Seksyen 85/2 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Melaka 2002. Jika kanak-kanak tu dah capai umur mumayyiz, maka kanak-kanak tu berhak pilih untuk tinggal dengan siapa, melainkan mahkamah tu perintahkan selainnya. Okey, di bawah penghakiman Mahkamah Syariah yang membicarakan kes penentuan hak penjagaan anak, demi nak jaga kebajikan kanak-kanak tu, undang-undang berpendapat yang kanak-kanak tu boleh pilih penjagaannya sendiri untuk pastikan kebajikan terus dipelihara. Okey, penjaga yang dipilih perlu memberikan maslahah kepada kanak-kanak sama ada dari faktor kecukupan kasih sayang, perhatian, pendidikan dan penjagaan pengurusan diri. Okey, dalam kes Linda Isa Vicentin lawan Nik Muhammad Zuhri bin Nik Muhammad Yusof, okey, satu kes rayuan terhadap arahan Mahkamah Tinggi untuk benarkan kanak-kanak yang menjadi pertikaian dalam kes itu perlu membuat pilihan. Okey, perayu adalah ibu dan responden adalah bapa. Mahkamah membuat keputusan usia kanak-kanak tersebut dah cukup mumayyiz untuk buat pilihan berdasarkan keupayaan kecerdasan fikiran dia. So mahkamah tu mengarahkan kanak-kanak tu buat pilihan dan memutuskan kanak-kanak diletakkan di bawah jagaan bapa kandung sebagaimana pilihan kanak-kanak tersebut. So keputusan mahkamah kanak-kanak yang dah capai mumayyiz akan tinggal dengan pilihan dia walaupun dia tak ikut susunan keutamaan, dan umur mumayyiz biasanya berumur 7 tahun, 8 tahun dan kadang-kadang melebihi 7 dan 8 tahun. Dan pertimbangan dibuat berdasarkan kepada mumayyiz, iaitu tahu membezakan di antara baik dan buruk, bukan berdasarkan umur seseorang. Kesimpulan yang dapat dibuat adalah hadanan ini adalah hak mutlak seorang kanak-kanak dan penentuan hadanan yang terbaik untuk diberikan kemaslahatan pada kebajikan dan kehidupan kanak-kanak tersebut. So, mahkamah menitikberatkan keupayaan penjaga dalam memberikan segala keperluan dalam penjagaan. So, setiap kes akan memberikan impak yang berbeza berkenaan apa yang terbaik untuk kemaslahatan, keperluan dan kebajikan seseorang anak kerana setiap kes mempunyai fakta latar belakang yang berbeza. Okey, contohnya tidak semestinya seorang ibu yang tak bekerja tak layak jaga anak dia kerana bapa wajib menanggung nafkah anak sekalipun anak dijaga oleh si ibu, dan tak semestinya anak yang dijaga oleh ibu tu yang dah kahwin lain akan jejaskan kebajikan anak-anak tersebut kerana mungkin si bapa berperangai buruk dan boleh menjejaskan kebajikan anak tu, dan tak semestinya juga anak yang dijaga ibu kandung lebih terjamin kebajikan dia. So mahkamah akan tengok pada pertimbangan yang ada sebelum tentukan layaknya seseorang penjaga bagi kanak-kanak tersebut.
Okay, rumus yang dapat dilihat adalah pembuktian adalah sesuatu yang berjalan bagi memastikan kewujudan dan ketidakwujudan suatu fakta dengan menggunakan keterangan. Okey, keterangan pula merupakan alat yang digunakan bagi membuktikan suatu fakta yang dikemukakan oleh pihak-pihak dalam pembicaraan. Pihak-pihak yang membuat tuntutan atau dakwaan perlu kemukakan bukti atau keterangan. Okey, jika fakta itu berjaya dibuktikan, ia akan diterima oleh mahkamah dan akan memberi kelebihan kepada pihak yang membawa fakta tersebut.